Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Madza Khasiral Alam bi Hintatil Muslimin. Sebelum tu disclaimer awal. Disclaimer sikit lah bukan awal. Saya minta izin buat live malam ni je di TikTok. Saya kena sekat TikTok sebut tak apa 14 hari. Dia kata sebab saya dah cukup point macam mana tu lah, point violation apa semua tu lah. Saya tak pernah mencarut apa-apa, cuma kita review buku. Bila kita review buku tu ada konten buku yang macam politik semua tu. Kita tak sebut politik tapi kita review buku. So dia dikira sebagai politik dan hatred macam tu lah. Saya kena ban lah 2 minggu. Elok siap habis ban 2 minggu tu kemarin dulu. Okey lah, selesai dah tunggu 2 minggu. Elok saya pun post satu video. Video tu Ustaz Anah Unes Midawuk buat kat saya. Special lah. Maksudnya tak ada ambil siapa-siapa punya, sendiri punya. Saya upload. Bila saya upload, dia strike terus. Dia kata mengguna pakai video orang lain. Kena ban forever lah. Kena ban terus selama-lamanya. Account masih ada tapi tak boleh nak buat video, tak boleh buat beg kuning apa semua. Saya puas fikir lah, Google merata tak ada cara. Saya mesej 2-3 orang yang pakar sikit dalam bidang TikTok ni. Dia cakap tak boleh buat apa lah. Last sekali terfikir satu idea. Ada seorang tu dia komen, saya baca lah komen tu kan. Dia kata cuba try chat dengan TikTok. Carilah macam mana cara nak chat. Nak call pun tak ada number semua kan. Senang abang tu dah ketiak habis-habis ni. Sampailah boleh chat dengan manusia. Nak abang kata sebelumnya ni robot duk balas, machine system duk balas ni. Dapat jugalah manusia. Terang. Mereka pun balas macam tak apa nak setuju kan. US punya kot. Tak apalah. Dia berkata 7 working days lah untuk dapat keputusan tu. Saya minta agar cek balik penalti yang dikenakan tu. Saya tak tiru. Saya tak ambil video siapa-siapa. Memang video sendiri. Tiba-tiba dalam duk sedih lah bahasa saya ni. Bergantung lah juga. Bukanlah bergantung sangat, tapi bergantung jugalah untuk nak sustain saya punya buku ni dengan beg kuning tu. Susah hati jugalah kan. Takkan nak buat account baru. Dalam duk sedih-sedih tu sajalah dia buka. Dia tak balik-balik. Ada dah. Boleh dah. Cuma dia buat syarat kat situ. Kita kena buat live 2 kali. First tier dengan 2 tier. Saya tak faham macam mana tak tahu lah. Tapi saya ikut je lah. Tu saya ingat nak buat bila ni. Alang-alang ni saya buat siap-siap lah. Alang-alang ni saya buat ni untuk pengetahuan dalam ni dan juga tuan-tuan lah. Saya tak apa suka buat live masa kuliah. Tapi nak pelepas cepat-cepat syarat tu. Tak maulah tergantung lama-lama dengan orang ni. Payah. Jadi saya buat siap-siap. Jadi malam ni kebetulannya kita menyambung lagi perbincangan kita pada bulan lepas. Kita di bawah subtopik keistimewaan bangsa Turki. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadi bawakan kepada kita bagaimana pada satu ketika mana kita telah jatuh, bangsa Uthmaniyah inilah, Turki inilah yang menaikkan kita semula, maruah kita semula. Yang sebelumnya kita sudah ada Bani Saljuk yang juga keturunan Turki pun. Tak apalah. Kemudian malam ni kita nak sambung cerita tentang itu. Bacaan sikit lah. Baik. Okey. Dalam poin nombor 2 tu kita baca sikit bulan lepas, sambung sikit lagi malam ni. Iaitu apakah keistimewaan lain kepada bangsa Turki ataupun Uthmaniyah ini? Baik. Mempunyai keunggulan teratas dalam pelbagai persenjataan dan kekuatan angkatan perang yang dapat digunakan untuk meluaskan kekuatan Islam baik di bidang material maupun spiritual untuk mempertahankannya dari segala rongrongan musuh-musuh Islam. Kita dah cerita dah sebelum ni. Iaitu mereka tidak mengabaikan aspek-aspek fizikal. Walaupun mereka ini sufi, kebergantungan kepada Allah itu tinggi, tetapi aspek fizikal, matematik, maths, fizik, they do the calculation. Dia pun buat pengiraan dan sebagainya. Dia pun tak abaikan fizik. Baru ni Iran. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut kan? Boleh tak? Tak boleh. Saya dia kena ban lagi. Tak sebut Iran lah. Jangan marah. Siapa ya? Straight sangat ni.
Baru ni depa Parsi yang sebut Parsi tak apa. Parsi serang. Itulah negara tu lah. Tak guna tu. Dengan menggunakan hypersonic. Menarik cerita tentang bagaimana saintis-saintis Parsi ni, depa ni dilatih untuk memperkuatkan depa punya keilmuan. Saya pernah cerita ada di surau ni kan, saya pernah sembang dengan seorang doktor di pusat perubatan tertinggi apa itu USM tu kan. Profesor tu dia doktor lah, dia cerita lah kami pergi melawat di takkan tak boleh sebut langsung kan, boleh tak? Tak apalah, baru lepas kena ban tak jaga bila. Pergi melawat di Parsi tu. Dia kata kemajuan mereka jauh meninggalkan kita, dia kata. Dalam dok kena sekatan ekonomi dunia pun kemajuan depa jauh meninggalkan kita. Bangsa Parsi ni dahsyat. Sebab tu dulu pernah ada krisis, pernah ada isu kehilangan para saintis mereka. Kita ingat tak satu zaman? Kita akan pergi nantilah. Saya berniat nak cerita juga nanti bagaimana isu antara depa dengan negara Yahudi ni kan, negara haram Yahudi ni. Memang dia takkan selesai. Contoh kalau tuan-tuan baca sejarah yang autentik, bukan autentik, yang original, Prince of Persia. Macam nama movie kan? Movie tiru yang tu. Prince of Persia, sumpahan orang Parsi yang mereka takkan berdamai dengan orang Jews tu. Mungkin itu ada kaitan lah. Dulunya isu di tanah Palestin ini adalah isu Muslimat. Tengok ada apa kot? Bukan. Duduk tengok kat situ. Kita nak abang apa-apa. Isu adalah isu Arab. Isu Arab. Orang non Arab dia tak peduli. Parsi tak peduli, Iran lah masuk situ. Parsi dia tak peduli, Turki dia tak peduli, bahkan Turki iktiraf Israel. Iran yang kedua iktiraf. Bagi depa itu isu orang Arab. Betul, perang Arab Israel. Tapi sekarang ni dia macam nak terkalih. Dia macam Arab kurang bertindak. Saya tak mau kata tak bertindak. Mereka ada orang kata apa, depa punya bahagian. Tapi di sudut fizikal ni nampak yang non Arab pula ambil alih. Kita tidak ketandusan warrior lagi. Selepas Parsi ni kita masih lagi ada Lubnan Arab lah. Kita mungkin belum buka pintu yang lebih luas, kita banyak lagi ruang. Cuma kita tak nampak kita punya kekuatan. Kita ada Turki satulah, dia seluruh sekarang, tak tahu sebab apa. Pakistan, cuma Pakistan semenjak Imran Hussein tu dia kena guling tu kan, dia jadi slow sikit. Pasal yang menggulingkan dia tu dia pro Amerika sikit kan. Mungkin kalau Imran Hussein lagi dia tak macam sekarang. Tak apalah. Tapi Pakistan kuat. Pakistan antara kuasa ketenteraan militeri yang ada nuklear kan. Tak apa. Saya sambunglah nah. Okey. Kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam ni mengatakan bahawasanya mereka dapat meluaskan kekuasaannya di 3 benua, Asia, Afrika dan Eropah. Seluruh dunia Islam mulai dari Persia sampai ke Morocco, semuanya di bawah kekuasaannya. Kemudian mereka melebarkan sayapnya sampai ke Asia Kecil, ke Eropah sampai ke batas tembok Wina. Mereka berkuasa penuh di seluruh Lautan Tengah. Lautan Tengah dinamakan sebagai Laut Uthmaniyah. Sampai pernah dinamakan sebagai Laut Uthmaniyah. Tidak ada satu bangsa pun yang boleh berkuasa di situ. Pembantu Kaisar Petrus Agung telah menulis kepada Paus tertinggi melaporkan bahawa Kesultanan Uthmaniyah menetapkan bahawa Laut Hitam tidak boleh dimasuki oleh bangsa asing kerana termasuk dalam daerahnya. Sikit lagi sebelum saya cerita. Baik. Daulah Uthmaniyah mendirikan armada besar di sekitarnya sehingga bangsa Eropah yang berada di sekitar Laut Tengah seperti kerajaan Katolik Rom, kerajaan Venesia, kerajaan Spain dan Portugal dan kerajaan Malta semuanya bersatu pada tahun 945 Hijrah ataupun 1547 untuk menyingkirkan armada Laut Uthmaniyah. Baik. Yang ni yang kita nak bincang ni. Baik. Cuma dalam dapatan saya dia bukan 1547. Sebab dalam ni Maulana Abu Hasan kata Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian dalam gabungan pakatan ini dia berlaku dalam tahun 1538. Mungkin saya silap. Tapi saya duk cari 3-4 sumber dia bukan 1547 sebab lelaki yang bertanggungjawab, man behind this scene was Khairuddin Barbarossa. Itu yang kita nak cerita malam ni tu.
Ya, Khairuddin Barbarossa. Lelaki yang berada di sebalik kisah ini, peperangan Venesia ni, peperangan yang besar, peperangan Previsa ni, peperangan yang sangat besar. Sebab kalau tuan-tuan baca sejarah, peperangan Previsa ni berlaku dalam tahun 1538. Dan kita memenangi perang tersebut. Dan saya merasakan kalaulah perang ini berlaku lebih awal, sebelum 15, sebelum kurun ke-16 lah, maksudnya dalam kurun ke-15, ujung lah, mungkin Portugis tak sampai Melaka. Mungkin Sepanyol tak sampai ke Filipina. Sebab itu penanda arasnya. 1538 itu penanda aras yang kita menguasai lautan. Sebelumnya pada era Al-Fatih, kita telah pun menguasai daratan. Laut, tak ada siapa yang boleh claim dia conquer laut. Sehingga kan dalam era selepas 1492. Boleh kita ambil daripada situ. 1492 apa berlaku? 1492 ialah apa? Isabel dengan Ferdinand. Aragon dengan Castile kan, depa buat penggabungan dan depa menghapuskanlah Granada ataupun pemerintahan terakhir Islam di Spain. Ya, Alhambra. Alhambra Granada lebih awal saya ingat. Ya. Dalam pada era itu sebenarnya pemerintahan Islam Andalus ni dia banyak tuan-tuan. Dan sebenarnya dia banyak. Dia bukan satu tempat dia. Dia berpecah-pecah di beberapa wilayah membentuk sebagai tawaif. Taifah ni jadi tawaif. Dalam kalangan depa ni saling berbunuhan. Islam sama Islam ni. Dan depa saling berbunuhan. Depa banyak duit kepada pemerintah Kristian di Spanyol yang miskin, bagi duit, you serang negara Islam ni. Dia jadi begitu tuan-tuan. Negara Islam yang kaya dekat Sepanyol ketika itu, mereka terlalu kaya, mereka tak boleh tengok mereka punya saudara se-Islam dengan mereka yang ada taifah yang lain yang kaya juga. Jadi saingan, jadi rival mereka tak boleh terima, maka mereka bayar duit kepada kerajaan-kerajaan miskin Kristian untuk berperang proksi bagi pihak mereka. Kalau kita membaca sejarah Andalus, kita dapat melihatkan bagaimana kerajaan Castile, Aragon apa semua ni, mereka dulu pun bergaduh. Nah, akhirnya mereka ini bersatu. Mereka dah jemu menjadi orang suruhan Islam. Dengan dana-dana yang Islam berikan sebelumnya, mereka bersatu, menikah antara Ferdinand dengan Isabel itu. Dan mereka menghancurkan Islam lah. Cerita yang sangat panjang. Saya ceritakan sebahagiannya dalam buku saya Al-Fusanatin tu. Bagaimana kisah itu. Tapi dahsyat lah. Masa mereka kena ring conquista di Granada tu, ataupun mereka kena Spanish Inquisition itu teruk lah. Masa tu kerajaan Islam, Mamalik Mesir dah naik. Sultan Ashraf. Di kerajaan Uthmaniyah ialah Sultan Salim. Sultan Salim. Mereka hantar kapal. Tapi sebiji kapal macam tu, mereka tak bantu sangat. Tak tahulah kenapa mereka tak bantu. Bukan tak bantu sangat. Kalau kita baca sejarah Andalus, memang pemerintah Andalus sebelumnya rekod tak cantik. Masa kerajaan Murabitun bantu mereka peringkat awal, selepas mereka dah berjaya, mereka tikam belakang kerajaan Murabitun balik. Jadi mungkin Malik Ashraf dengan Sultan Salim ni ambil pengajaran tu kot. Allah Ta'ala alam lah. Tapi bantu, tapi dalam sejarah mengatakan Mamalik Mesir dengan Uthmaniyah bantu acuh tak acuh saja kerajaan Islam di Spain. Pendek kata 1492 mereka hancur. Mereka dibinasakan. Cuma ada peringkat awal. Di peringkat itu masih lagi saki-baki umat Islam masih ada. Mereka ini orang kata apa ni, menyembunyikan keislaman mereka. Kan? Itu yang datang perkataan gol dan sebagainya itu keluar dikatakan daripada zaman itulah, gol apa semua tu. Bangsa Moor bangsa tu lah kan, suku itu. Islam yang menyembunyikan keislaman mereka. Tuan-tuan, dalam seminggu dua ni Ray TV di YouTube Saiful Nang dengan tim rumah pengasih warga prihatin, mereka pergi rekod di Sepanyol bulan 1 hari tu. Tapi sekarang sedang ditayangkan lah. Menarik lah tuan-tuan. Mereka pergi di masjid-masjid orang Islam banyak di atas-atas bukit yang telah ditinggalkan. Bangunan masih ada, tapi dalam tu dah jadi dia tumbuh bunga-bunga, binaan-binaan yang cantik lah di atas-atas bukit. Tambah geng-geng yang pergi ambil tu semua geng-geng cameraman gila-gila kan. Menarik. Saya baru ni saya tulis tentang RPWP. Yang saya katakan, kalau dikatakan GISB itu terlalu power sampai tidak ada entiti Islam yang lain yang boleh menggugat mereka, saya kata ada entiti lain. Saya sebut RPWP.
Saya tak mau komen tentang GISBH tu pasal dalam tempoh penyiasatan saya tak mau komen. Saat lagi jadi isu mengganggu siasatan polis dan sebagainya. Tapi saya cuma sentuh tentang RPWP. Kalau dikatakan Islam tak ada model lain dah. Tak ada orang lain dah berjaya tentang ekonomi. Saya buktikan tentang RPWP ada. Kebajikan mereka ada, peladangan, peruncitan, ekonomi, produk, pendidikan, kebajikan. Dahsyat tuan-tuan. Tak apalah. Kan? Dengan harapan orang baca benda tu. Dan lekat post tu 4, 5, 6 orang duk serang saya. Kata, tak tahu cerita lama lah apa semua. Kenapa dia marah saya? Saya tak faham. Rupanya dia ingat RPWP ni adalah GISB. Saya dah tulis jelas bahasa Melayu. Orang tak faham juga. Saya tak faham. Kenapa orang tak faham? Tak apalah tuan-tuan. Saya cerita. Baik. 1492. Baik. Tuan-tuan. Khairuddin Barbarossa. Baik. 1492 boleh jadi macam tu. Khairuddin Barbarossa ni apa ni, 4 beradik. Abang dia Orush. Kalau tuan-tuan tengok bahasa Inggeris, Oruk. O-R-U-C kan. Tapi C tu ada yang macam tu. Macam mana? Oruk. Orush lah kita sebut bahasa Arab. Orush Barbarossa. Dia adalah Hizir. Hizir Barbarossa. Barbarossa ni sebenarnya bukan nama dia apa. Itu gelaran. Orush Hiz. Orush Hiz. Hizir. Bukan Hiz. Reis. Orush Reis. Hizir Reis. Adik dia nama Ilyas Reis. Adik dia Ilyas. Yang terkenal sebenarnya abang dia Orush Barbarossa. Barbarossa ni sebenarnya gelaran untuk abang dia lagi. Barbar ni bahasa Inggeris, bahasa Itali. Beard. Barbar ni beard, jambang. Rossa ni merah, jambang merah. Jadi abang dia Orush Barbarossa ni dah memang terkenal lah sebagai warrior. Tapi sebenarnya tuan-tuan minta sebut, depa ni memang di peringkat awal di considered as lanun lah. Tapi saya nak bagi disclaimer lanun ni macam mana. Mereka duduk di kawasan kepulauan Lesbos dekat Greece, dekat kawasan kepulauan Mytilene macam tu lah. Dia ada, kalau tuan buka peta memang ada Mytilene, kepulauan Mytilene ni. Baik. Mereka ni siapa? Ayah mereka ialah bekas tentera Osmaniyah yang beladah pencen awal lah tentera kan. Pergi dapat satu sebidang tanah dekat kepulauan Mytilene dia. Dia menikah dengan penduduk setempat, perempuan di pulau itu, dan dia buka kedai di situ sebab kepulauan Mytilene ni dekat Lesbos, Greece ni satu kawasan yang orang singgah. Pelabuhan kecil yang orang singgah untuk topak minyak macam itulah, untuk beli bekalan makanan dan sebagainya. Jadi pak dia buka lah satu kedai tom yum kat situ. Macam itulah bahasa mudah dia. Maksudnya orang boleh main singgah, boleh main makan, tiga rasa apa semua ni. Jadi bapak dia nama apa? Bapak dia nama senang tu nak apa? Yaqub bin Yusuf. Dia terkalih kan Nabi Yusuf bin Yaqub kan. Dia Yaqub bin Yusuf bapak dia. Jadi bapak dia ni memang mahir ilmu laut, bekas tentera laut Osmaniyah. Begitulah. Dan nikah dengan wanita tempatan dan buka kedai. Jadi Khairuddin Barbarossa ni ataupun Hizir Reis ni daripada kecil dia dah dilatih kenal dengan orang ramai. International. Orang tu mai, lagi orang pada Itali mai, orang pada Spain mai, orang pada Arab mai. Jadi sebab itu disebutkan dalam biografi dia, Hizir Reis ni boleh bercakap 5 bahasa. Keupayaan bercakap bahasa-bahasa asing ni ialah satu indikator kecerdikan orang bagi saya lah. Bagi saya antara indikator kecerdikan minda, kecerdasan minda dia ialah dia ada capability untuk bercakap different languages banyak. Bagi saya itu kelebihan yang lebih crucial pada zaman sekarang berbanding dengan kelebihan dia boleh banyak akademik yang berbeza, banyak subjek yang berbeza. Bagi saya bahasa lebih important. Kita ada anak-anak kecil-kecil ni tuan-tuan, kita cuba ajak anak kita bagi dapat third language. Zaman saya dulu saya ingat Pak Wan, pensyarah lecturer di lab counselor di UiTM Matampau. Dia bagi motivasi kepada kami. Saya masa tu SPM 2007. Dia kata saya tak setuju anak-anak sekarang SPM duk ambil subjek banyak-banyak. Zaman tu kan banyak-banyak duk ambil kan. Sampai 17, 16, 20. Dan memang berjaya dia kata. Tapi bagi saya, ni Pak Wan kata, tak tahu hidup ke meninggal dah. Dia kata bagi saya kelebihan itu baik gunakan belajar bahasa. Dan sekarang saya nampak benda tu betul. Kadang-kadang kita pergi terlalu banyak cabang nak buat apa, kita tak boleh pergi selonggok semua cabang tu. Kita at last kita mesti ada kita punya niche area kan. Jadi kita baik belajar bahasa. Dan saya nampak benda tu sekarang. Kawan-kawan saya yang pergi di Jerman buat engineering, balik mai tak ada kerja, dia kerja jadi penterjemah. Untuk FedEx lah, untuk apa lah. Gaji dia sangat banyak. Yang pergi di Jepun balik mai tak ada kerja jadi engineer, dia pun jadi penterjemah untuk tourism. Lagi kaya. Jadi duta dan sebagainya. Lagi kaya. Maksudnya yang dia belajar engineering 5 tahun tu tak guna pun. Balik mai ilmu bahasa yang dia belajar ni lagi pakai. Tapi bukan nak kata jangan belajar engineering. Mana pergi dah belajar.
Belajar tak apa, dia melatih otak kita bagi jadi kuat. Baik. Maka tuan-tuan, Hazel Race ni cerita dia, depa ni dua beradik ni, adik dia sekali lah, tapi depa ni dikenali sebagai macam lanun jugalah, minta maaf sebutlah nah. Tapi depa ni tak pernah kacau kapal orang Islam. Depa cuma kacau kapal orang Kristian. Sebab apa tuan-tuan ingat? Ini area tu 1508, 1501, iaitu area selepas Spain dah took over Islam. Kristian dah ambil alih Spain daripada Islam. Jadi masa tu kerajaan Spanyol ada Raja Charles kelima. Raja yang cukup kurang ajar. Dia boleh bergaduh dengan siapa pun, hatta kaum baik dia, King Francis, Raja Francis. Okey. Dia dahsyat lah. King Charles kelima ni, Raja Jerman, dia memang satu raja yang gedebe. Ya. Jadi masa tu orang-orang Kristian Spain ni samsing. Depa rasa depa dah pegang dunia hanya dengan depa dapat Spain. Depa rasa bila depa dah dapat Spain balik daripada orang Islam, depa dah seolah-olah depa jadi euforia. Depa rasa macam tak boleh, kuih baru kira nak bergaduh. Padahal depa tak tahu dunia lebih luas. Osmaniyah masih kukuh. Malik sedang membina nama, tapi puak-puak ni tak tahu apa. Dia rasa macam kita dah boleh kuih Islam jatuh daripada Spain, kita dah pegang dunia. Depa lupa masih ada lagi dua gergasi besar Islam. Itu tak contoh Timur Leng lagi. Mongol. Tapi tak apalah. Dia rasa lagu tu maka dia duduk kacau orang. Kuat laut ni. Dan masa inilah dua beradik ni buat gila. Kapal-kapal Spain Kristian lalu ni kadang-kadang bukan askar pun. Pelabur orang biasa, businessman. Tapi bila mereka rasa macam Kristian dah menang dekat Spain, maka mereka boleh samsing. Maka mereka takkan boleh lepas dengan dua beradik ni. Itu cerita dia. Itu Urus Barbarossa dengan Khairuddin Barbarossa. Sampai nama dia sangat terkenal. Dia menggulik, dia menghancurkan satu demi satu kapal, menewaskan. Dan kapal orang Islam dia tak kacau. Tapi masa ni dua beradik ni pun tak ambil tahu pun pasal Spain, Islam kena tawan lah apa. Depa mau tu hobi depa, minat depa lah. Saya kan bila saya baca sirah ini, saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata Inna Allah Azza wa Jal la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulin fajir. Allah akan kuatkan agama ni dengan lelaki yang jahat. Fajir ni dia bukanlah kafir, dia mukmin, dia Islam, Muslim. Tapi dia tengah terjemahan syarah dia kata fasik. Tapi saya ingat tak guna perkataan tu lah. Mungkin fajir ni dia macam mana? Saya ingat dia bukanlah fasik. Dia macam nakal lah. Boleh melawak. Dia pergi masjid sebenarnya 5 waktu, tapi dia boleh pergi misduka. Saya nak abang macam tu. Saya nak bagi contoh dia, saya tak tahu. Kita ada kawan-kawan macam tu kan. Pergi karaoke, balik karaoke, singgah semayang. Kan? Kami dulu dulu macam tu, budak-budak muda kan. Ada kad karaoke, balik mes singgah semayang, ambil Petronas. Walau pergi snooker, pergi futsal. Maksudnya bukanlah jahat. Lagu tu lah tara-tara tu lah kan. Pergi tengok bola kat Bukit Jalil, orang maki, kita maki sekali. Tapi balik sampai rumah, pukul 4, 2, 3 pagi, main isyak pula. Lagu tu lah. Saya nak kata fajir. Tapi hadis ni kalau tuan-tuan buka dalam sebab urut panjang lagi lah. Cerita hadis Abu Hurairah, cerita pasal seorang lelaki ni yang dia bunuh diri dia tu. Tapi di hujung tu Nabi kata, Allah akan kuatkan agama ni dengan lelaki yang fajir. Tapi kalau kita melihat kepada konteks Islam hari ini, maha benar Allah, benar Rasulullah SAW, itu berlaku. Ya? Orang-orang yang buah-buah ni dia begitu. Dia kena cengih sikit, dia macam Gaddafi. Kena orang yang macam tu. Dia kena ada gedebe sikit, dia kena pandai apa orang kata apa, cuit sikit kan. Status tu bagi membakar sikit. Dalam Islam kita kata irhab, dalam fiqhul jihad. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan irhab ni menakut-nakutkan musuh. Orang yang macam tu sikit. Sebab tu Sayyidina Umar pernah meminta doa, Allahumma inni a'udzubika min jaldil fajir wa aji siqah. Jadi perkataan tu terkenal tau. Perkataan jaladul fajir wa ajju siqah. Tuan-tuan buat nota. Ibn Taymiyah pernah quote balik perkataan Umar itu, Sayyidina Umar, jaladul fajir wa ajju siqah. Yang ni saya ingat kita buka kepada perbincangan sekali lagi bila habis. Ibn Taymiyah. Sebab saya tahu dia ni rajin quote Ibn Taymiyah, tapi nak buat macam mana kan? Kadang-kadang penulisan itu ke depan. Tentang bagaimana satu zaman kerisauan Umar itu berlaku, iaitu orang-orang yang fajir dia terkedepan. Tetapi orang-orang yang trusted, yang siqah, yang wara', dia jadi ajud, dia jadi daif.
Dia jadi lembek, lemah, tak apalah jadi apa-apa, aku kira nak mati ni. Sudahlah, aku kira zikir aku cukup, sudah. Orang cerita tentang perjuangan dunia macam mana ni, Tesla buruk pula robot kemarin ni. Tengok video, cakap lebih pada orang ni. Dahsyat saya tengok robot Tesla kemarin. Dia ada tapi dia nak bergaduh pokok dia tu lah. Aku nak sebut jadi geram, ada live, ada record, geram. Duk bergaduh dua huruf tu, tak sudah-sudah. Berpuluh tahun dah duk bergaduh lafaz tu. Apa ni kita ni, sampai tahap tu ke? Orang dah bercakap tentang masa depan, orang sedang berhadapan dengan musuh yang nyata, nak berhadapan dengan kelajuan intelektual dan teknologi sekarang ni yang sangat dahsyat, yang memerlukan fatwa-fatwa yang baru. Duk bergaduh hak bab tu tak habis-habis. Sudah tutuplah pintu tu sat. Tak tahu tu jadi gimana. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, saya ingat macam ni lah. Nabi kata, la taqumu sa'ah hatta yataqaraba zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga kan masa dirasakan pantas. So, kita buka dalam syarah hadis ini menyebutkan, yataqaraba zaman adalah masa dirasakan pantas, satu literally lah, masa pantas. Kita rasa sekarang. Yang kedua, ini dalam syarah, saya sebut dalam syarah hadis sebut, kata, teknologi kenderaan ini syarah ulama muasyirin mengatakan teknologi kenderaan, Nuruddin Aitir dan sebagainya antara tokoh-tokoh yang mensyarahkan, dia mengatakan teknologi kenderaan termasuk bin Bas. Tapi saya tak mau quote nama dia lah, isu. Tapi ramai syarah yang mengatakan, para syurah mengatakan teknologi kenderaan. Bila kenderaan bergerak laju, sebab Nabi kata wa takuna sanatu kasyahri asyahru kal jum'ati wa takuna jum'atu kal yaumi. Jadi jarak perjalanan yang dulu memerlukan setahun, sekarang sebulan dah boleh dah naik kapal. Jarak perjalanan yang dulu sebulan, seminggu dah boleh sampai dah kenderaan. Satu lagi saya nampak, ni saya, kalau saya salah betulkan saya, tapi saya ingat para ahlul hadis kena bincang dah. Satu lagi, yataqarraba zaman, bermaksud apa? Kita punya, bahasa Melayu dia apa? Kita punya gerak kerja tak sedap sangat. Kita pun dah buat kerja seharian kita ni, dengan bantuan teknologi yang ada ni jadi pantas. Apa dia ada nak bahasa Melayu dia, istilah tu yang lebih sedap. Kerja kita jadi cepat. Jadi anything yang membuatkan kerja kita jadi mudah, jadi pantas. Sehingga itu termasuk dalam kategori yataqarraba zaman. Bukan saya nak kata salah, saya nak kata kita dah berada pada zaman itu. So saya dapat idea ni tadi. Bini saya ni, adik dia bagi hadiah kat dia satu mesin untuk baby nak makan tu. Mesin tu dia bubuh dalam tu, dia steam, dia siap. Bini saya senang lah dulu nak kena kukuh, nak kena rebus satu-satu lah, tak gaduh dah. Pakai mesin ni sat dah. Saya terus terfikir, adakah yang ni relate dengan hadis itu juga? Macam periuk apa? Mac Jerman tu, apa nama dia tu? Thermomix makanya kan, bubuh siap. Masa jadi pantas. Tak boleh dikirakan, tidakkah dia termasuk dalam kategori itu? Masa jadi cepat. Ini kan ciptaan robot dan sebagainya, ini semua yang jadi laju dan cepat. Dan ciptaan baru ni, tuan-tuan perasan tak? Dia laju ni, kita tak sempat nak catch up. Kita nak terbitkan fatwa-fatwa kita ni macam mana ni? Bagaimana dengan manusia yang berzina dengan robot pada masa depan? Yang robot tu ada tisu kulit macam manusia, boleh mengeluarkan suara macam manusia, ada perasaan macam manusia. Apa hukum dia? Tak mau bincang bab tu. Duk kalau bahas lama-lama 5-60 tahun lepas. Itu krisis kita sekarang ni. Tak apa ke sebut berzina salah tak? Tak apa kono. Itu penyakit kita lah ni tuan-tuan. Dia tak peduli. Dia kira hang Syiah, hang Wahabi, hang Bid'ah, hang Capal, hang tak habis. 8:16. Yang masuk isyak tak habis berbosa jauh gini. Tuan-tuan, kita jadi macam tu. Siapa tak tahu, sedih lah rasa. Sedangkan sekarang ni saya takut semua laju. Teknologi laju. Kemudian perang akhir zaman ni pun kuih lama kuih sakan, kuih makin berani, kuih makin dekat. Tasik Galilei laju, makin surut. Semua ni saya ingat di hujung ni dia makin cepat. Mungkin dulu satu bat demi satu bat kita rasa jauh. Sekarang ni satu bat demi satu bat cepat. Itu ya taqarraba zaman. Tapi kita masih lagi ghalib. Kita masih lagi ghalib. Itu jadi kepada kita. Baik, sambung. Maka tuan-tuan, itu istilah yang Ibn Taymiyah ambil. Bukan istilah Ibn Taymiyah, istilah Sayyidina Umar. Jaladul fajir wa ajzu siqah. Orang jahat yang cengeng, yang bekeng,
yang fighter, tetapi orang yang beriman, yang warak, yang soleh, tapi lembut, yang lemah. Jadi begitu sekarang. Sebab tu kita tengok warrior-warrior sekarang ni Islam memerlukan satu orang yang macam tu. Dia something sikit, tak tahulah, saya nampak begitu. Kena begitu sikit kot. Sama macam Khairuddin Barbarossa dengan Urus Barbarossa ni, ataupun Heather Race dengan Khairuddin dengan Urus ni. Dia pun bekas lanun. Sama macam Abu Zar Al-Ghifari, bekas kepala penyamun sahabat Nabi, tapi orang yang hebat lah. Orang yang hebat sahabat Nabi, antara sahabat yang dekat dengan Nabi. Tetapi sebelumnya dia suku Bani Ghifar ni, dia kepala, dia ayah anda. Sayyidina Umar, siapa tak kenal kepahlawanan Sayyidina Umar sebelum Islam? Khalid Al-Walid. Orang-orang begitu kita kena pancing masuk dengan kita. Baik, begitu. Jadi itu kita kena bincangkan bagaimana istilah itu. Sebab tu ada hadis tentang Imam Mahdi, mengatakan Imam Mahdi ni Allah akan cuci dia dalam satu malam, kan? Dari Sahih Muslim saya ingat hadis tu. Dalam satu malam Allah akan cuci dia. Mungkin kena orang yang macam tu, dia berpengalaman, dia biasa jadi boy, dia biasa tahu dunia ni macam tu sebagainya. Bukan jahat sampai tahap kufur, tidak. Tapi dia orang yang pernah duduk di 2-3 alam, 2-3 arena, 2-3 lopak dan gelombang. Baik. Maka bila yang menyebabkan Heather Race ni dia mula rasa macam aku nak tolong Islam, bila mana kapal dia, sebab abang dia Urus Barbarossa ni dah ada kapal. Heather Race ni dia terlalu mengidolakan abang dia. Heather Race ni baru 2 SPM. Khairuddin ni dah belayak dah. Jadi dia duduk simpan duit kerja kedai Tom Yam, pak dia ni, dia duduk simpan duit nak buat satu kapal sendiri. Kecil pun jadi dah kapal dia. Ringkas cerita, dia terlalu mengidolakan abang dah. Sampai satu ketika, tuan-tuan, ini dalam, saya ingat dalam 1508 macam tu lah. Kalau saya silap, awal sikit. Tapi sebelum 1511 lah. Kat tempat dia ni kena serbu dengan tentera Kristian. Dan adik dia Ilyas pada masa tu kena bunuh. Itulah the moment yang dia switch. Dia fikir dia nak berjuang untuk Islam. Kan pada masa itu, tuan-tuan, kerajaan Algeria pada masa itu teruk kena serang Kristian. Abang dia Urus Barbarossa ni lah pi selamatkan Algeria, dan bila dah dapat Algeria tu bagi pihak dia, dia tulis surat kepada Raja Sultan Salim, mengatakan Algeria saya dah tawan, tuanku ambil lah kat Osmaniah, saya tak mau. Tu level tu, tuan-tuan. Kalau ikut dia dah tawan zaman tu, dia claim lah dia sebagai raja. Tak, dia kata aku dah tawan Algeria ni semula, aku serahkan kepada Osmaniah, ambil lah. Tu Urus Barbarossa. Tapi saya ingat dia tak sempat jumpa Sultan Salim. Dia meninggal 18 kot, Urus Barbarossa ni. Sebab Khairuddin Barbarossa meninggal 1546. Urus Barbarossa ni, tuan-tuan, selepas peristiwa depa pergi serang satu kerajaan, nama kerajaan Tilmisan kot. Ringkas cerita, kerajaan itu depa ni menjadi kerajaan yang menjilat kerajaan Spain Kristian. Ringkas cerita, Urus Barbarossa disabotaj dan dia syahid di situ. Jadi Khairuddin Barbarossa lah yang menyambung perjuangan abang dia. Saya nak pergi yang tu. Lepas dia berjuang membebaskan satu demi satu Aljazair apa semua ni, saya ringkas cerita, Sultan Salim dia zaman di penghujung Sultan Salim dan nak pergi kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sebab tu dalam ni dia sebut Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kan? Sulaiman the Magnificent tu. Bila sampai zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni, dia telah undang Khairuddin Barbarossa, boleh sambung lagi ya? Boleh sikit. Dia telah undang Khairuddin Barbarossa pi untuk nak jumpa siapakah Heather Race ini yang digeruni oleh musuh yang nama dia sangat terkenal dekat lautan Mediterranean dulu ni. Sampai Pope yang the third masa tu, dia warning orang Spain, kalau Khairuddin ada, jangan pi lah, unduk dulu lah, biar dia balik berlabuh dulu baru hampa lintas. Sampai tahap tu. Jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni saya kata hadis tadi ni, dia dapat lihat potensi dan aset yang ada pada si Heather Race ni. Walaupun orang kata dia background dia lanun dan sebagainya dulu, tapi dia ada aset. Kita ambil dia. Jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni undang dia. Yang ni saya nak kena sebut juga. Kita di Malaysia ni yang gedebe, yang kaki fight, yang kaki terjun sungai, terjun gaung, yang berani, yang redah tengah-tengah malam, yang cekuk bewak, cekuk ulang ni, kadang-kadang pok-pok boy.
Dan pok-pok ni pun kadang-kadang ada problem kisah silam dia, kadang-kadang pernah kena tahan sehari dua kan, bergaduh dan sebagainya. Pok ni rekod dah tak boleh buat apa dah. Dia minta askar tak dapat, dia minta polis tak dapat. Ini aset yang terbuang. Sayang lah. Pok-pok macam ni, kalau kita nak ambil la yu'ayyidu hazadin birrajulin fajir, kita kena guna dia pun ni. Ya? Saya minta maaf, saya dah ramai kawan, kenalan, tuan-tuan pun ada. Kadang-kadang kita tahu member kita ni dia memang fighter punya orang, tapi dia minta askar tak dapat. Pasal apa? Pasal tapak kaki dia flat. Pasal apa? Pasal telur dia besar sebelah. Macam ada lah. Kawat bau jatuh. Kadang-kadang ada seorang kawan saya tu, dia punya terlebih sikit kat sini. Tak dapat. Saya tak tahulah, saya bukan bidang medik, tapi saya rasa macam sayangnya dia pun ni tak dapat masuk. Kan? Aset yang terbuang sahaja. Kalau rekod jenayah telah lah kan. Sayang lah. Sayang. Sayang. Budak-budak Juvana kaki-kaki kahak ni kita ambil. Duduk satu unit infanteri kita ke apa ke. Tak tahulah, saya tak nak abang. Tapi Sulaiman Al-Qanuni nampak benda ni. Dia tak nampak sebagai lanun, dia nampak sebagai pejuang. Maka dia ambil, dia iktiraf. Berlaku perjanjian di antara dia dengan Khairuddin Barbarossa. Maka mereka melebarkan empayar laut Islam jauh, tuan-tuan. Zaman Sultan Sulaiman Al-Magnificent ni, jauh. Mereka meninggalkan mereka meletakkan nama Osmaniyah dalam peta. Sebab tu saya disebutkan Laut Osmaniyah. Ya? Baik. Masa tu ada seorang lelaki lagi nama dia Piri Reis. Dia yang buat peta tu. Dia yang karang kitab Al-Bahar. Ataupun bahasa Turki dia kata Al-Bahru ni, bahasa Turki dia kata Bahriye. Saya tak tahu kenapa Turki suka ada i belakang. Turki Bahriye. Bahriye ni bahar lah. Bahar ni mana apa? Lautan. Dia karang peta lautan yang direfer oleh para pelaut dunia. Dan dia ni antara orang kuat dengan Hizir Reis, Khairuddin Barbarossa ni. Saya ringkas cerita, tuan-tuan. 819. Berlakulah perluasan kuasa. Mereka membebaskan satu demi satu ketua Islam. Sampai masa tu orang Kristian di Spain tak terah duduk. Sampai satu zaman tu, sampai satu musim tu 1538, sebelumnya kerajaan Rom Suci, Spain lah tu, ya. Kerajaan Portugal, kerajaan Malta, dan semua dalam ni lah yang ditulis ni. Kerajaan Katolik Roma, ataupun kalau tuan-tuan baca buku Uthmaniyah, Profesor Ali Shalabi, dia mengatakan kerajaan Rom Suci, Spain lah tu. Katolik Rom, Venesia, Itali. Tapi kat sini ulang juga, Spain sekali lagi, Portugal, Malta. Ada 3-4 kerajaan lagi yang bergabung semua dengan pakatan yang cukup kuat nak lawan Austria, Vatikan, Malta, banyaklah. Bergabung dengan satu gabungan nak kepung, nak hancurkan Khairuddin Barbarossa. Ini berlaku tahun 1838. Ini yang disebutkan dalam ini. Tapi kami berbeza tahun, tapi saya ingat mungkin typo. Sebab saya cari 1547 tak ada perang tu. Ya. 38 kan? Mungkin ni typo kot. Dekat doktor 38. Dekat buku doktor sama juga. 47. Saya ingat dia typo kot. Jadi 38. Depa ni gabung, tuan-tuan. Saya ingat saya 600 kapal. 600 kapal dengan kekuatan berapa puluh ribu tentera lah, ramai lah. 60,000 orang tentera. 600 kapal dengan 60,000 orang tentera bergabung. Berapa puluh negara gabung. Dan mereka iktiraf sebagai itulah perang salib seterusnya. The next crusade. Mereka nak kepung dan mereka nak hapuskan Khairuddin Barbarossa ni. Yang masa tu dah bersama-sama dengan Sultan Sulaiman Al-Magnificent ni. Tuan-tuan, apa berlaku adalah Khairuddin Barbarossa pada masa ni dia kumpul kekuatan dia. Pasal Khairuddin Barbarossa dia ada akademi laut. Atau menarik lagi. Dikutip budak-budak lanun, bekal-bekal lanun Islam ni yang buah-buah ni pada duk pi curi-curi barang kat pelabuhan ni, mai duduk bawah akademi dia. Dia latih di perbingkat awal. Tuan-tuan, budak kalau kita latih daripada awal, depa akan dengar cakap kita sungguh-sungguh. Depa saya tak mau cerita. Saya ada benda sulit sikit tapi saya dah pernah melihat depa ni. Yang kecil-kecil ni bila kita dah brainwash depa daripada awal, tak usah kata apa lah. Depa akan setia kita sungguh-sungguh. Jadi Khairuddin Barbarossa dia ada buka akademi laut. Dan Sultan Sulaiman Magnificent bagi duit kepada siapa yang nak pergi ke akademi laut dia. Dia latih berenang, latih ilmu lautan, ilmu kapal, ilmu layar, ilmu angin semua ni. Bukan sekadar latih tentera saja. Tak apalah, ringkas cerita.
Dia dapat kumpulkan kekuatan sebanyak 20,000 orang tentera dengan 120 kapal. Nak lawan dengan 60,000 orang tentera dan 600 kapal. Bermaksud nisbah dah 1 dengan 3. Itu orang. Kapal berapa? 1 dengan 600. 1 dengan 6. Hampir tak boleh menang lah tuan-tuan. Tetapi dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah sebut dalam Quran. Kam khaili, saya tak apa ayat tu. Apa ayat tu? Berapa banyak yang sedikit pernah menewaskan yang banyak. Surah Baqarah 249 kan? Surah Baqarah. Berapa ramai yang sedikit telah pun menewaskan yang banyak. Dia berpegang pada ayat itu. Maka tuan-tuan, dalam pertempuran itu, saya nak bagi source saya. Yang saya nak cerita lepas ni sikit ni, saya dapat tulisan Indonesia. Cuma sumber tu dia orang putih. Saya tak pasti sumber tu sejauh mana autentik dia. Tapi dia bukan hadis lah cerita ni. Tapi ini sirah. Indonesia ni kadang-kadang banyak kajian dia kan. Cerita saya nak cerita ni lah. Cerita yang sama, perang Preveza ni 1538. Cuma cerita tambahan ni saya tak dapat di tempat lain. Dalam buku Dr. Ali Solabi pun ada sikit ni. Tapi cerita yang buku Indonesia ni menarik. Pasal dia ada tambahan tu menarik sikit. Ada dramatik sikit. Cuma saya nak kena bagi tahu lah. Sumber dia tu saya tak apa jelas. Zaman sekarang kena habang macam tu. Tapi dia bukan hadis pun lah. Tapi tak mustahil lah benda ni. Iaitu pada malam sebelum peperangan, Khairuddin Barbarossa tidur dan dia mimpi. Tu cerita tu. Dia mimpi, dia melihat di atas kapal, ikan-ikan main banyak keliling dia ni. Dan ada salah satu ikan ni, ada dua kaul lah. Satu kata dia terbelah mulut, terbelah perut. Dan satu kata dia buka pada mulut dia. Satu kertas. Maka Khairuddin Barbarossa ambil kertas tu, dia buka, dia baca ayat Quran. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surah Al-Quran tu kan. Maka dia rasa itu adalah jawapan daripada Allah kepada dia, iaitu teruskan peperangan. Nasrum minallah, pertolongan daripada Allah. Wa fathun qarib, kejayaan akan dekat. Sampaikan wa basyiril mu'minin, sampaikan berita ni kepada orang beriman. Maka dia bagi tahu kepada semua anak-anak murid dia dan juga segala kepala tentera-tentera laut Uthmaniyah yang duduk bersama dengan dia daripada penggabungan itu kan. Lawan. Dan masa hari pertempuran 1538, perang Preveza tu, macam mana saya nak abang suasana dia, macam angin bertiup kan zaman tu, monsun apa semua ni, dia macam membantu ke arah tentera musuh, bagi tentera musuh boleh main lagi macam tu. Saya nak abang, kita tak boleh pergi marah pasal angin tolak kot ni. Macam tu lah zaman kapal layang masa tu. Ni sumber yang buku Indonesia tadi tu lah. Masa tu lah Khairuddin Barbarossa, dia tak tahu nak buat apa, dia bertawakal saja. Dia minta semua tentera dia bawa minyak kertas. Dia tulis ayat Quran, surah Asy-Syura ayat 33 dengan surah Al-Ahzab ayat 9. Tulis kat kertas tu, kumpai, baling di tengah laut. Saya tak tahu, ni saya baca. Maka bila buat lagu tu, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian angin berubah arah. Macam itulah. Dan mereka ni dapatlah marah ke depan. Begitu. Tapi ringkasnya peperangan ini, 20,000 berhadapan dengan 60,000. 100 kapal bertempur dengan 600 kapal. Gabungan kerajaan Rom Suci. Spain, Portugal, Perancis tak masuk. Perancis pasal Raja Charles dengan Raja Perancis ni dia bergaduh. Tapi yang lain ni bergabung. Malta apa semua ni bergabung. Wakanda tak ada. Bergabung. Tapi kena dengan Barbarossa ni, dengan Uthmaniyah. Dahsyatlah. Peperangan Preveza itu telah meletakkan nama Uthmaniyah dalam peta laut dunia. Lepas pada tu kita kontrol laut. Sebab tu saya katakan tadi, kalau perang ni berlaku sebelum 1511, mungkin Portugal tak sampai Melaka. Sebab sejak Preveza kita kawal laut dunia. Itu faktanya. Sejak Preveza kita kawal laut dunia. Sampailah zaman Pearl Harbor. Zaman itu dah main ke revolusi Eropah dah lah. Dah zaman Pearl Harbor tu dia bukan zaman laut dah. Dia zaman langit. Siapa kontrol langit, dia boleh pegang dunia. Itu yang Jepun buat kamikaze. Tapi sekarang bukan langit lagi lah. Sekarang ni zaman luar langit, iaitu satelit. Siapa kontrol yang tu, hang ada jet mahal macam mana pun, kalau aku boleh jatuhkan jet hang pakai komputer, akan jatuh jet hang. Sebab tu kita kena hantar anak-anak kita pergi belajar mendatang tu lah. Algoritma apa semua ni.
Ya? Kita kena hantar anak-anak kita masuk ke bidang itu, akademik itu. Ya, baik. Saya nak tutup dengan cerita yang ni. Masa tu ada satu kerajaan di Tunisia, kerajaan Bani Hafsi. Ini saya ambil dalam buku Usmaniyah, Dr. Ali Shalabi. Kita ada seorang lelaki nama Hasan, Al-Hasan bin Muhammad kot nama dia. Dia ni pembelot. Dia berkawan dengan Khairudin Barbarossa dari Islam. Tapi dia kutip semua info-info dia pergi bagi kat Raja Spain. Dengan tujuan nak jatuhkan Barbarossa ni. Ya? Tapi masa tu kecerdikan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni, dia boleh baca dah game Al-Hasan bin Muhammad ni, kerajaan Hifzi ni. Maka dia hantar seorang spy. Saya catat nama spy tu tapi kat sini tak ada, hilang. Dia hantar seorang spy. Ada nama spy tu. Dia hantar spy tu pergi masuk ke Tunisia, dapat cari sampai jumpa dokumen yang Hasan bin Muhammad ni guna untuk Nabi bagi dekat Raja Spain ni. Saya terlepas satu tuan-tuan. Bagi yang dalam ni kan tuan-tuan, tuan-tuan berminat nak tahu perang Previsa ni, tuan-tuan cari nama tokoh-tokoh macam John the Baptist, Adria apa? Itu panglima Kristian dahsyat tu. Andra Noria apa? Nama dia sedap. Satu lagi apa? Nama dia sedap. Dia panglima Kristian zaman Previsa tu. Adra Nodia macam itulah, Adra Moria, sedap nama dia, boleh buat nama band ni. Andra Noria macam itulah. Ini nama-nama tokoh-tokoh pahlawan depa lah, tapi tuang semua. Baik, saya tutup dengan yang ni. Tuan-tuan, apa nama ni, Sultan Sulaiman hantar spy masuk ke Tunisia, dapat cari sampai dapat modus operandi, planning dan dicekup Hasan bin Muhammad, kerajaan Hifzi Tunisia tu. Rupanya dapat tahu selama ni ada 2-3 siri-siri peperangan kecil yang Khairuddin duk kena tu, yang hampir terbunuh Khairuddin tu. Rupanya kawan ni yang duk cerita. Ya. Maknanya nak abang apa? Saya nak abang yang ni. Teknologi intelijen Uthmaniyah dah ada pada masa tu. Dia boleh menusuk masuk dan dapat jumpa. Ya, tuan-tuan dahsyatlah. Dan bagi tuan-tuan kat sini yang sempat baca buku saya Hak Hitam dulu tu, Kau Percaya Konspirasi tu. Dalam buku tu saya bawa satu bab tentang intelijen. Buku tu saya tulis tahun 2000 berapa? 2018. Tuan-tuan, sebenarnya ilmu intelijen ni kita dulu. Nah, ingat tak perjanjian Hudaibiyah? Nabi bagi tahu kepada orang Islam yang daripada Mekah yang tak dapat izin family balik ke Mekah balik. Ya? Itu intelijen tu. Untuk menjadi intelijen kita di Mekah. Menjadi mata dan telinga Nabi di Mekah. Ingat tak peristiwa Zainab yang isteri kepada Abul As tu, yang anak Nabi? Kan peristiwa dia nak ditukarkan pergi Madinah. Suami dia Abul As tawanan perang Badar nak balik pergi Mekah. Nabi takut masa tu Zainab jadi apa-apa, maka Nabi hantar Zaid bin Harisah masuk ke Mekah seorang-seorang dia, right after Badar. Tengah tegang masa tu, Zaid bin Harisah boleh menyusup masuk, dia bagi cincin Nabi kat salah seorang penggembala kami, ingat tak? Power tentang cerita tu. Senang abang apa? Islam yang mempelopori intelijen asalnya. Tetapi kenapa sekarang ini intelijen kita terpaksa admit yang antara yang top in the world adalah Mossad. Walaupun kita tak reda nak mengaku, tapi kita terpaksa mengaku. Tuan-tuan baca siri-siri Mossad ni tuan-tuan. 1968. Ni saya cerita sebagai penutup sekian, tak bawa tambahan. 1968 dia pernah rekrut seorang lelaki Palestinian. Ini saya baca semalam dalam World Journal. Bukan saya cerita dalam ambil YouTube ni tau. Bagaimana 1968 dia pun rekrut Palestinian punya prisoner ni. Dia pun dah kacau otak dah dalam jurnal tersebut. Nak senang abang, dia pun tune berbasuh otak Palestinian tawanan ni macam cerita Manchurian Candidate. Tuan tengok tak? Denzel Washington. Balik tengok. The Manchurian Candidate tu. Dia basuh macam tu. Mossad punya teknologi tahun 68. Untuk nama lelaki ni dia sebut dalam tu Palestinian prisoner, dia tak sebut nama. Saya tak tahu nama dia betul apa. Saya cuba cari di dapatan yang lain, dia kata Fandi, tapi tu blog lah, saya tak berani lah rujukan blog ni. Tapi disebut prisoner lah. Tahun 68 dia bawa dia khas daripada Israel, lalu ke Sungai Jordan,
Depa set satu time yang masa tu Yasir Arafat ada datang tu dalam satu occasion, depa lepas dia bagi dia pistol, okey, hang bunuh kawan ni. 6 bulan depa basuh otak dia, bagi dia nampak Arafat jahat, Arafat tak guna Yasir Arafat ni. Ya? Macam cerita American Assassin jugalah, kan? Filem banyak malam ni. Ya? Tapi Allah punya kuasa, kawan tu yang dah telah dilatih beberapa bulan tu untuk membenci Arafat, ditanamkan dalam otak dia macam-macam benda nak bagi dia tembak Arafat. Dia pi dah dengan pistol dia sampai dekat Yasir Arafat almarhum. Dia tersedak kot. Dia melencong pergi ke balai polis. Dia tak bunuh Yasir Arafat pada peristiwa tu. Tu 68. Dah ada dah tuan-tuan. Itu alah tahu tu biasa ya Ustaz. Tu tahun 68 tuan. Tahun 78 peristiwa terkenal, depa bunuh Wadi Haddad. Wadi Haddad ni tuan-tuan, dia salah seorang macam orang penting, orang-orang penting dalam PLO. Masa tu lah Hamas tak ada lagi, Hamas tu 87. Tapi Wadi Haddad ni sangat licik, tak boleh ditangkap. Meratapi tak pasal Wadi Haddad ni duk link dengan Mesir, duk link dengan Iran pada masa tu, tapi Iran masa tu tak tahu mana pasal Iran masa tu masih belum revolusi. Duk link dengan geng-geng Khomeini pun ni lah. Bukan Iran sangat pun, dia lebih pada Mesir. Dengan dunia luar lah Wadi Haddad ni. Nah. PLO, dia PLO juga. Dia bukan Hamas. Hamas belum ada. Dia macam-macam Mossad try nak buat dia tak boleh pasal dia ni licik. Wadi Haddad ni. Sampai satu tahap depa pas dia dekat seorang legend Mossad yang dikenali sebagai The Sadness. Sampai hari ni orang kenal dia sebagai The Sadness. Itu dia punya code name, The Sadness. The Sadness. The Sadness pergi buat kerja dia. Macam mana dia buat tuan-tuan? Saya tak tahu, tapi dia dapat menyerusuk masuk ke tempat apartmen Wadi Haddad. Tak silap saya dekat di kawasan Negara Teluk lah. Saya takut saya silap sebut fakta, tapi ini fakta. Tahun 78 berlaku. Sama ada dia Qatar dekat UAE ke saya tak ingat, tapi di negara-negara begitu dia menyusup masuk ke tempat persembunyian Wadi Haddad. Bukan betul apartmen dia. Bukan apartmen sangat, macam Airbnb macam tu lah, homestay dia, tempat persinggahan dia kalau dia pergi dengan negara-negara Islam yang luar. The Sadness ni masuk, tu dia buat apa? Asyik. Bukan untuk kita puji. Nak kata Islam pernah kuasai intelijen dulu. Pasal sekarang jadi milik mereka. The Sadness ni masuk, dia boleh baca rutin Wadi Haddad ni yang sangat licik ni. Dia pergi buat apa? Dia pergi tukar ubat gigi lah. Ubat gigi Wadi Haddad ni, dia tukar dengan ubat gigi yang lain. Dan Wadi Haddad tak perasan benda tu. Kita faham dah maksud tak perasan apa? Dia letak bagi tempat yang betul. Kan ubat gigi dia guna hari-hari ni. Dia keluar. Maksudnya takat mana kuantiti pun. Wadi Haddad ni orang yang licik. Yang dia memang jaga sungguh. Dia seorang yang teliti. Cuma dia bukan skibidi-bidi lah. Dia tekat teliti lah. Dia seorang yang teliti. Dia jaga sungguh. Dia punya tu. Macam mana Sadness ni boleh masuk. Dia tahu ukuran semua. Dia tak sampai Wadi Haddad tak perasan dia beri gigi. Tuan-tuan baca nak saya sebut nama ni sebab saya nak beritahu ini bukan cerita dongeng, bukan cerita rekaan. Dalam report. Tuan-tuan baca. Dan dia beri gigi doktor. Hari-hari dia beri gigi tu, dia kena pneumonia. Kena ban lagi ke ni? Takkan sembang tadi kena ban lah. Depa ni. Dia kena pneumonia. Maksudnya racun tu masuk ke gusi. Boleh tu. Masuk ke gusi sikit sampai lah kali. Wadi Haddad ni jenazah dia sebelum dia mati, lubang-lubang dia ni keluar darah. Percikan darah. Mati. Tahun 78 syahid lah. Kita boleh kata syahid lah. Tahun 2010 sekali lagi depa bunuh Mahmud Mabhouh tapi dia Hamas. Komander ke dia? Tanya. Mahmud Mabhouh. Itu tuan cari. Baca sendiri lah. Pun dahsyat kok. Depa gabung tim mereka ni daripada Sultan Negara. Saya ingat bukan gabung. Sebab orang Israel ni, mereka ada 2 pasport. Tuan tahu kan? Mereka ada 2 pasport. Mereka main, mereka bunuh. Saya cerita sikit, tuan-tuan balik cari sendiri. Bagaimana mereka bunuh Mahmud Mabhouh di hotel dia tu. Dan mereka boleh balik ke Haifa dalam tempoh less than 4 jam macam tu ya. Atau beberapa jam. Mereka dah duduk rumah main dengan anak. Dah hantar anak pergi sekolah dah. Jadi bila PBB siasat semua,
Nama mereka ni ada dalam top list pasal mereka naik airport tu. Tapi bila check balik, mereka ada alibi yang kuat. Duduk kat rumah. Hantar nak pergi sekolah. Bila mereka bunuh? Tuan cari sejarah tu. Mahmud Mabhouh, salah seorang pemikir untuk Hamas juga. Mahmud Mabhouh ni lah yang jadi negotiator antara Hamas dengan Iran ni. Dia Hamas. Banyak lagi lah tuan-tuan. Maksudnya ada 3-4 kes. Sebelumnya Eli Cohen, ingat tak? Tapi Eli Cohen Syria berjaya dapat tangkap. Itu entah kegagalan mereka lah kan. Eli Cohen tu macam mana? Dia ambil, dia train, dia hantar pergi di Buenos Aires, di Argentina. Kita tak terfikir apa siapa hantar pergi Argentina. Rupanya nak pancing General Aman Hafiz tu. Yang Aman Hafiz tu akan balik ke Syria jadi timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden ke? Menteri Pertahanan. Masya Allah. Kita mungkin, tak tahulah, mungkin kita punya intelijen pun kuat. Cuma saya nampak macam mana mereka ni terlalu menguat kuasakan kelebihan intelligence tu. Kita hari ni intelijen apa? Masuk 3 line pecah kepala, cerita habis buat video kat orang memang kata. Dulu orang masuk 3 line segar-segar. Tak mahu abang kat orang. Pasal benda tu kita amal makruf nahi mungkar. Law selera. Buat video pula kan. Gangster lah, apalah, salam cekok ni, buah ni. Malu kat Yana lama-lama ni. Baru-baru ni. Sekolah pun buat kita 5 claim dah. Dia ada backup belakang. Kemain. Cerita habis kena ni. Dulu buah ni rahsia. Lah jadi bahan ketawa. Siapa? Tak boleh simpan rahsia. Tak boleh simpan rahsia. Itu macam mana nak jadi intelijen? Allahu Akbar. Maka tuan tak apalah. Tu kisah intelijen lah. Sebab satu intelijen ni pasal saya teringat cerita tu lah yang Sulaiman Al-Qanuni ni buat intelijen zaman tu. Dia buat intelijen untuk hantar. Saya lupa nama seorang spy Sulaiman Al-Qanuni tu. Tapi siapakah spy yang awal dalam Islam? Salah seorang 2-3 orang tu yang penjajah Hudaybiyah tu yang tak disebutkan nama, saya tak tahu, saya tak ingat. Saya tak tahu, aku tak ingat. Tapi ada yang Nabi kata orang Islam daripada Mekah yang tak dapat restu family boleh balik Mekah balik pasca Hudaybiyah tu lah, masa Hudaybiyah tu. Tapi yang saya boleh sebut by name adalah Zaid bin Harithah. Memang Nabi hantar dia special, menusuk seorang-seorang right after Badar, tengah tegang di Mekah, semua tengah benci Rasulullah pada masa tu di Mekah. Dia boleh masuk menusuk tuan-tuan, celah-celah sempadan, masuk jumpa dengan pengembala. Dia pastikan cincin Nabi sampai kat Zainab. So Zainab tahu yang bapa aku sedang parti aku. Bapa aku masih hidup. Zaman tu bukan boleh WhatsApp kan. Dan bapa aku duduk tunggu aku. Dahsyat lah. Nak beritahu signal yang Nabi punya orang dah masuk ke Mekah. Nampak terang mana sangat. Dahsyat lah. Kemudian cerita yang Sayyidina Ali yang tahan Hatib bin Abi Balta'ah itu sebelum Fatahu Mekah. Itu juga intelijen. Bagaimana Sayyidina Ali bila dapat info boleh pergi intercept perempuan tu yang bawa surat Hatib bin Abi Balta'ah nak pergi pada Abu Sufyan tu. Pun contoh intelijen. Jadi hebatlah. Rasulullah SAW memang menguatkan intelijen. Iaitu intelijen ni apa? Spy lah. Unit spy. Sebab tu Israel buat yang tu. Dia memperkukuhkan Mossad ni sungguh-sungguh. Mossad first. Persenjataan kemudian. Sebab masa first Haganah dijenawakan pasal 48, dia buat Mossad dulu. Baru dia buat IDF. IDF ni selepas Israel Defense Force ni, selepas dia kalah 2 kali dalam 48 tu kan, peringkat awal dia kalah kena teruk tu dengan Imam General Amin Qusaini tu kan. Amin dengan Qasim Husaini, 2 beradik, seorang imam dia asal, seorang general tu. Baru IDF buat. Tapi Haganah ni dia membentuk Mossad dulu. Pasal dia tahu intelijen come first. 81 dah. Saya minta maaf tuan-tuan. Bulan depan insya-Allah saya nak pergi perenggan yang bawah tu sikit. Tak apa lah kot ni, selesai dah kot itu. Kita nak pergi yang ni lah, keruntuhan moral bangsa Turki lah. Hari kita dah cerita kehebatan dia bawah, kita cerita tu Al-Fatih, kehebatan fizik semua tu, menguasai darat. Zaman Al-Qanuni menguasai dunia lautan, perang Previsa. Kemudian selepas kita dah conquer tu lama tuan-tuan, lepas 1538. Abang tu punya hebat, Kristian dah dapat Spain, dia pun kembang ke mana? Dia pun tak boleh pecah tembok kita. Dia ambil area Europe je lah. Europe yang belah Turki pun dia tak boleh dapat. Dia tak boleh pergi dah. Walaupun dia claim Spain 1492, tapi dia tak boleh pergi jauh dah. Dia ambil kot tu je.
Dia akhirnya dia mekok kita. Dia nak belah mekok ni ikut apa nama ni Algeria apa semua ni susah dah. Jadi itu antara kesan pre-visa 1538. Kita conquer sampai kurun ke-17, kurun ke-18 ni. Sampailah Napoleon mai serang Mesir dalam perang Mesir dengan France 1798 tu. Kita bukan contoh bulan depan, tapi bulan depan Maulana Abu Hassan kata kita nak pergi kepada satu topik keruntuhan moral bangsa Turki. Mungkin boleh main sikit dengan elemen tu lah. Tak banyak dah buku ni tuan-tuan. Kita dah pergi dalam 60% dah. Buku ni saya risau pasal buku ni susah. 2 kali saya mesti minta nak tukar buku lain. Susah sikit buku ni sebab bila kita baca kita nak kena cari benda lain untuk kita nak bagi explanation. Susah sikit, berat sikit. Berat. Sebab tu bulan lepas saya tunda main minggu ni. So minggu lepas anak saya masuk hospital. Saya sempat balik je tapi saya tak sempat nak study banyak. Study sikit tak syok lah. Orang bagi amanah kita untuk kuliah kan. Macam kita kat Abang Faizul main minggu ni lah. Saya ada masa hari ni sehari saya dan tengok teliti balik 3-4 jurnal dan bacaan. Allahu Ta'ala alam tuan-tuan. Ada orang komen cerita lawak. Itu Malaysia macam-macam. Tapi tak kena ban lagi lah. Ahmad Nisfu. Manusia ni macam tu lah tuan-tuan. Orang tengok. Apa nama? Tak perlu rasa. Betul saya tak. Cuma kita sedih kan. Dengan orang kenapa jadi macam tu. Kadang-kadang tak perlu komen, tak payah komen lah kan. Kadang-kadang rasa macam la ilaha illallah. Rasa tak sesuai, tinggal lah kan. Kemarin saya tengok video apa nama ni Pak Mat Western. Tak ada apa lawak. Orang maki, bukanlah ramai orang luar, tapi jenis gitu lah, bodoh tak guna kan. Kemudian video Ustaz Fawaz Fazil. Alah dia letak sikit pasal GSB ni ke apa. Komen ni ustaz bodoh, ilmu tak ada. Lah kawan tu Darul Ifta Mesir tu. Tapi tuan-tuan tengoklah orang yang macam ni tuan klik profile dia. Most of them either dia ni fake account ataupun they will lock their profile. Tu ya. Takat tu lah. Hak kemas abuh orang tu kan. Either dia fake account ataupun dia lock profile. Tu ya. Terang mana sangat. Ahmad Nisfu. Buh nama orang lain. Dekat tu lah. Saya tak terkesan pun. Tapi saya rasa macam kesian kat apa jadi guni dunia apa teror ni. Kecil-kecil tu kena bully ke apa. Macam mana? Oh, bukan dia kata kat saya. Saya tak ada hati saya macam tu. Terima kasih, minta maaf lah. Saya tak perasan. Minta maaf. Ahmad Nisfu. Tapi tukar nama sendirilah. Minta maaf lah. Tapi tak tahulah no. Tapi tak tahulah. Saya ni jarang kena. Tapi kesian tengok orang lain duk kena. Tak payahlah komen pasal orang Fatah Amin Fazura pun nak campur. BP lah kat depa. Kita ni level patah riuk ya. Pilah Fazura nak apalah buat macam mana? No? Apalah rumah tangga depa. Depa kahwin tak panggil kita pun. Depa cerai kita kalau cuba. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa ahdina fi riyatil arifin bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tuan-tuan, saya buat live tak izin. Terpaksa. Assalamualaikum.